7 lagi kejadian tanah runtuh dilaporkan, 50 nyawa terkorban akibat banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam. Tujuh kejadian tanah runtuh melibatkan 6 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan dilaporkan Jabatan Mineral dan Geosains sehingga pukul 10 malam tadi. Pertambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan 140 kejadian tanah runtuh di seluruh negara berlaku sepanjang monsun timur laut. Dalam tempoh sama, Jabatan Kerja Raya melaporkan kejadian bencana di 53 lokasi. Ini berangkumi banjir, cerun runtuh, jalan mendap, jambatan rosak atau runtuh. Mengenai status terkini infrastruktur komunikasi yang terjejas, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan sejumlah 1,007 daripada 1,039 infrastruktur telah dibaik pulih. Ia bersamaan 96% daripada jumlah keseluruhan lokasi terjejas. 32 lokasi struktur komunikasi masih dalam proses baik pulih. Infrastruktur komunikasi yang telah dibaik pulih sepenuhnya dilaporkan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Port Dickson, Rembau dan Seremban. Ini termasuk Pekan, Raub, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Gombak. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melaporkan SW Corp Malaysia telah selesai melakukan kerja pembersihan di 85% kawasan yang terjejas banjir di 5 negeri. Anggaran jumlah sisa di tapak transit adalah 2,269 tan, manakala di tapak pelepasan lain merekodkan 4,142 tan. Kerja-kerja pembersihan itu melibatkan lebih 2,000 pekerja dan 908 jentera. Lebih 4.5 juta ringgit dibelanjakan agensi bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Menterinya Idris Ahmad berkata, selain barangan makanan dan wang tunai, pihaknya turut menyumbang pelbagai keperluan asas, antaranya selimut, pek kebersihan, kelengkapan solat dan barangan elektrik. Pemberian sumbangan itu telah dimulakan sejak 2 minggu lalu melibatkan beberapa agensi agama. Tumpuan diberikan kepada negeri terjejas teruk banjir seperti Selangor dan Pahang. Selepas ini pihaknya dijadual bertolak ke Terengganu bagi memberikan bantuan. Sebanyak RM500,000 telah diperuntukkan sepanjang 5 hari. Program bantu hingga selesai bahis diadakan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memaklumkan nilai itu meliputi bantuan dari segi tenaga, material dan keuangan kepada penduduk terjejas banjir selain menyediakan kumpulan memasak sepanjang program berlangsung. Kos tersebut juga meliputi bantuan di Taman Seri Muda di Shah Alam, Bukit Canggang di Kuala Langat dan Taman Seri Nanding serta sekitar Sungai Lui di Hulu Langat. Kita sasaran mula untuk 500, tapi yang mengambil bahagian dalam program bahis sekarang ni kira 200 untuk yang ini. Kita ada kapasiti untuk 500, kita boleh buat secara bersambung-sambung. Pendanaan kita lah RM500,000 untuk program bahis. 100,000 sehari. Tan Sri Anwar Musa. Hampir 18,000 kemah bencana telah disalurkan kepada kawasan berisiko banjir untuk digunakan penduduk terjejas. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah persediaan menghadapi banjir dilakukan saban tahun. Ia dikemas kini sewajarnya Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Johor, Datuk Azmi Rohani. Bukan saja kemah, malah persediaan lain juga disiapkan lebih awal. Bencana banjir yang melanda beberapa negeri telah mengorbankan 50 nyawa, manakala 2 lagi masih hilang. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, mereka yang masih hilang atau belum ditemukan melibatkan 2 kawasan iaitu di Telemong dan Bentong Pahang. Usaha mencari masih giat dilakukan. Setakat ini pihak PDRM mencatatkan jumlah kematian akibat banjir ramai 51 mangsa dengan 2 lagi masih lagi belum ditemui atau hilang. Dan setakat ini dimaklumkan bahawa ada 2 premis ataupun pondok polis yang terkesan dengan banjir, iaitu satu di Pekan, satu di Jelantur. Tapi sehingga pukul 12 tadi, kedua-dua pondok polis tersebut telah pun turut air yang naik dan masih dalam proses untuk pembersihan. Tan Sri Akresani berkata demikian di Pusat Kawalan Tempat Kejadian Kampung Jongok Batu, Dungun, Terengganu.
Bermula hari ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melakukan pemeriksaan OPS Cakna. Tindakan itu diambil bagi mengelak berlakunya peningkatan harga barangan keperluan isi rumah. Ini terutama di negeri terlibat banjir. Pengarah Penguatkuasa KPDN HEP Azman Adam menegaskan langkah itu bagi lebih terarah memastikan harga barang dan perkhidmatan pasca banjir terkawal dan stabil serta tiada pencatutan berlaku. Jumlah penduduk terjejas di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan meningkat. Di Johor, 1,273 penduduk daripada 343 keluarga berlindung di 25 pusat pemindahan sementara PPS tangkap menjadi daerah baru terjejas banjir. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, R. Vidyanathan, dalam kenyataan memberitahu semua yang terjejas ditempatkan di PPS yang dibuka di dua daerah iaitu Segamat dan Tangkak. 3 sungai melepasi paras bahaya iaitu Sungai Segamat di Bandar Segamat, Sungai Muar di Kampung Awat Segamat dan Sungai Tangkak di Kampung Sri Makmur. Di Melaka pula 9 PPS dibuka. PPS itu menempatkan 762 orang daripada 198 keluarga. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, di Negeri Sembilan seramai 1,457 penduduk terjejas. Mereka kini ditempatkan di 13 PPS. Berita seterusnya, seramai 2,933 individu ditahan kerana disyaki terlibat pelbagai kes judi di ibu kota sepanjang tahun 2021. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, dalam tempoh sama pihaknya telah melakukan 1,528 serbuan. Ini termasuk kejayaan merampas wang tunai 1.12 juta ringgit dalam usaha mempantras kegiatan judi dalam talian. Jumlah itu meningkat berbanding tahun 2020. Tegas beliau, polis akan terus melipat gandakan usaha bekerjasama dengan pelbagai pihak bagi mengekang kegiatan berkenaan. Polis menahan 2 lelaki dan merampas daun ketum seberat 350 kg serta pelbagai jenis dadah seberat 325 gram, 3 serbuan di sekitar ibu kota malam tadi. Kesemua rampasan bernilai RM28,621. Kejayaan itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Amhizam Abdul Syukur. Dalam perkembangan sama, beliau memberitahu sebanyak 299 kompaun dikeluarkan menerusi operasi bersepadu pencegahan jenayah OPS Ambang 2022. Ia diadakan di sekitar Jalan Telawi Bangsar, Solaris dan Bandar Baru Seri Petaling bagi kesalahan tidak mematuhi SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Tempoh reman terhadap Long Tiger, lelaki etnik Rohingya yang ditahan semula selepas melarikan diri dari lokap Mahkamah Magistrate Tangkak disambung 2 hari lagi hingga Isnin depan. Demikian dimaklumkan Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche. Tiga lagi lelaki dipercayai rakan Long Tiger turut disambung reman bagi tempoh sama. Sebanyak 3,386 kes baru COVID-19 dicatatkan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 46 kes merupakan kategori 3, 4 dan 5. Selebihnya kategori 1 dan 2. Hari ini juga 3,547 dan 5 kluster baru dikesan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yakin pandemik COVID-19 akan dapat diatasi pada tahun ini. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam satu kenyataan bersempena Tahun Baru 2022. Beliau turut memberi amaran terhadap nasionalisme sempit dan tingkah laku sesetengah negara dalam membolot vaksin. Sehingga kini sebanyak 287 juta kes COVID-19 direkodkan di seluruh dunia, manakala hampir 5.5 juta orang terkorban akibat virus tersebut. Sementara itu, India terpaksa menelan hakikat apabila negara itu gagal memberikan suntikan lengkap vaksinasi kepada semua populasi dewasa. Ini melibatkan 940 juta suntikan 2 dos. Sehingga 30 Disember lalu, 64% golongan dewasa di India sudah menerima suntikan vaksin sepenuhnya, manakala 90% menerima suntikan dos pertama. Menurut pakar epidemiologi dan sistem kesihatan Dr. Chandrakan Laharia, sasaran melengkapkan vaksinasi di negara
yang mempunyai 1.3 bilion penduduk itu perlu mengambil masa yang panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Sentiasa simak info ramalan cuaca terkini melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.